Okey, kembali pada soalan esei. Kita cuba buat satu soalan esei bahagian B. Alright. Gambar berikut berkaitan bencana alam yang melanda negara. Okey, gambar ini berkaitan dengan banjir Okey. Lepas tu bencana alam seperti banjir dan kebakaran seringkali menyebabkan mangsa kehilangan tempat tinggal dan harta benda dalam sekelip mata. Masyarakat perlu bangkit untuk menghulurkan bantuan bagi memastikan kelangsungan hidup mereka terjaga. Maksudnya ini berkaitan dengan isu banjir lah. Okey, kita pergi pada soalan dia. Soalan A. Uraikan kepentingan amalan memberi bantuan kepada mangsa bencana alam. Okey, kalau macam ini, okey dia bagi di sini 5 markah kan. Okey, kita cuba buat satu perangan sahajalah. 5 hingga 6 ayat lah. Okey, dia punya penskoran ataupun rubrik pemakahan kita anggap satu perangan sahajalah sebab dia kan 5 markah sahaja. Jadi kita buat satu perangan saja iaitu dalam 5 hingga 6 ayat. Okey, uraikan kepentingan amalan memberi bantuan kepada mangsa bencana alam. Maksudnya dia minta kebaikan. Kebaikan kita bagi bantuan kepada orang yang terkesan dengan bencana alam seperti banjir semua. Jadi kita cuba buat ayat So saya cuba buat 5 hingga 6 ayat lah untuk perangan ini. Kepentingan amalan memberi, saya ambil ayat daripada soalan lah, memberi bantuan kepada mangsa bencana alam adalah Meringankan dapat meringankan, yes, meringankan, beban yang ditanggung. yes, beban kehidupan mereka. Kehidupan mereka. Okey, ini adalah fakta. Kita tulis di sini fakta. Okey. Kita teruskan dengan huraian dia. Okey, kita sudah bagi fakta, kita bagi huraian kepada fakta dia. Penjelasan ringkas kepada fakta pertama itu. Fakta kita ayat 1 kita iaitu kita bagilah penjelasan dia. Saya mulakan hal ini kerana mangsa yang kehilangan tempat tinggal dan harta benda memerlukan bantuan. Okey, memerlukan bantuan untuk melanjutkan kehidupan. Okey, ini adalah huraian. Okey. Huraian. Okey, biasanya kita akan bagi penjelasan kepada ayat 1. Saya letak di sinilah. Penjelasan kepada ayat 1. Okey. So ayat ini, hal ini kerana mangsa yang kehilangan tempat tinggal dan harta benda memerlukan bantuan untuk meneruskan kehidupan. Okey, ayat pertama tadi meringankan beban keluarga, memberi bantuan kepada mangsa bencana alam untuk meringankan beban kehidupan mereka. Kenapa perlu meringankan beban mereka? Sebab mereka perlukan tempat tinggal dan harta benda untuk teruskan kehidupan. Itu maksudnya penjelasan ringkas kepada ayat 1. Okey. Ayat ketiga. Sekejap. Okey, ayat ketiga kita buat justru. Okey, kita nak bagi tahu satu kesan kepada
ayat 1. Mereka akan mereka dapat menjalani kehidupan dengan lebih selesa dan teratur. Okey, yang ini saya letak kenapa? Ini adalah kesan kepada ayat 1 kan, fakta kan? Okey, kalau kita bagi bantuan itu dapat meringankan beban semua kan? Okey, dengan itu apa akan jadi? Mereka dapat menjalani kehidupan lebih selesa dan teratur. Nampak tak? Dia punya. Okey, kita sambung sikit lah. Sementara teratur, sementara menunggu keadaan, kita sambung lah ni. Nak bagi ayat cantik sikit lah. Kembali menunggu keadaan kembali pulih. Kembali baik. Itu maksudnya pulih. Okey, ini adalah huraian kesan kepada ayat 1. Okey, Wah? Okey, so ayat ketiga sudah selesai. Kita nak bagi contoh sekarang. Contohnya. Okey, contoh yang sesuai untuk bantuan ini. Okey, kita boleh cakap masyarakat bergotong royong mengumpulkan duit, makanan, duit dia boleh juga. Makanan, pakaian yang perlu. Pakaian, selimut dan barangan keperluan untuk disalurkan kepada mangsa banjir. Kepada mangsa banjir. Okey, kalau nak sambung bolehlah. Mangsa banjir di pusat pemindahan sementara. Pusat, tahu kan kalau mangsa banjir dihantar ke pusat pemindahan PPS sementara kan? Macam itulah. Pemindah sementara. Okey, so ini adalah contoh contoh spesifik ataupun khusus. Okey, contoh sudah habis. Lepas contoh apa kita nak buat lagi? oleh itu. Kita bagi oleh itu. Kita bagi kesan pula. Oleh itu. Kesan kepada contoh itu. Kalau kita sudah bagi contoh, apa kesan kepada contoh itu? Oleh itu, keperluan asas mangsa dapat dipenuhi. Dipenuhi dan mereka tidak berasa terabai. So, kalau kita bagi bantuan tu apa akan jadi? Keperluan asas mangsa dapat dipenuhi dan mereka tidak berasa terabai. Yang ini huraian saya letak bawah lah. Tenang.
Sekejap ah. Okey, kejap. Okey, huraian. Okey, huraian ataupun kesan kepada contoh tadi. Okey. So selesai. Lepas tu last ayat terakhirlah tambahan Hmm. tegasnya apa boleh? Amalan memberi bantuan kepada mangsa banjir. Mangsa banjir pula, mangsa bencana alam. Bencana alam Dapat penting. penting bagi memastikan kebajikan. Okey, kita tulislah penting bagi memastikan kebajikan terjamin. ya, boleh cakap kebajikan terjamin ataupun kebajikan dan kelangsungan hidup mangsa sentiasa terpelihara. Okey, yang ini huraian. Kita bagi ayat kesimpulan. Okey, so inilah satu orang panggil apa? Satu jawapan penuh untuk 5 markah lah. Ini sebagai cadangan sahaja, ini bukan saya kata macam okey, macam inilah wajib kena buat. Just saya cuma bagi tahu di sini, dulu kita ada 8 markah, kita buat 2 perengan. So kita tiba-tiba ada jumpa juga 5 markah. Jadi saya minta buat dalam satu perengan sajalah. Satu perengan tu 5 hingga 6 ayat. Just in case kalau ada soalan bentuk 5 markah macam ni keluar, kita bolehlah standby sahaja. Okey. So kita boleh buat 6. Satu fakta, yang kedua huraian, yang ketiga huraian, yang keempat contoh, yang kelima huraian juga, yang keenam huraian. So 6 ayat untuk satu perangan ini. So inilah satu contoh lah. Nampak? Boleh nampak? Okey, saya stop dulu. Kalau kamu dah okey, saya stop dulu ni.